Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya pada pagi yang penuh barakah ini kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan yang lebih penting lagi Allah beri kita peluang sekali lagi untuk bersama-sama menumpang di atas muka buminya ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini 16 Januari bersamaan 23 Jamadil Akhir 1444 Hijrah, kita bersiaran langsung dari studio penyiaran TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, dan apa yang kita impikan adalah untuk bersama-sama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang mengimpikan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Mari bersama-sama kita bina syurga di rumah dan kita bina rumah di syurga. Bersama-sama kita masuk ke dalam syurga berkeluarga bersama-sama di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anda semua jangan lupa untuk kita like, share dan komen di live TV Al-Hijrah insya-Allah. Dan pagi ini kita nak sama-sama mencapai matlamat kami, iaitulah satukan ummah dengan ilmu. Alhamdulillah. Dan saya tidak berkesorangan di dalam studio pada pagi ini sebab kita ada topik yang kita nak bincangkan pada pagi subuh yang penuh barakah ini, iaitulah perniagaan tidak merugikan. Dan saya bersama dalam studio dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah Malik yang merupakan jurucakap Masjid Taman Pulai Emas Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz Selamat berceria tahun baru. wajah. Selamat tahun baru. Azam baru apa Ustaz? Azam baru ni jadi sihat dan soleh. Allah, kami doakan semua insya-Allah Ustaz sentiasa sihat walafiat dan boleh memberi banyak manfaat pada kami insya-Allah masyarakat. Amin, ya Allah. Baik Ustaz, untuk permulaan kita nak membicarakan tentang perniagaan tidak merugikan. Kita boleh tahu bahawa maksud perniagaan tu kita tahu, mungkin ada orang yang berniaga, mana ada orang berniaga tak nak rugi Ustaz. Tapi macam mana yang dikatakan sebagai maksud perniagaan yang tidak merugikan ini Ustaz? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pagi-pagi ni jangan lupa 4S. S yang pertama apa dia? Syukur. Kena syukur. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. La in syakartum la azindannakum. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah bohong. Yang membohongnya kita. So kita pujuk hati kita. Bila kita syukur, Allah tambah nikmat. Nikmat apa? Nikmat tenang. Siapa tenang, dia menang. Hari ini ramai orang nak menang dari sudut strategi perniagaan. Ramai orang nak menang dari sudut keuntungan. Ramai orang nak menang keluar daripada kelompok kemiskinan. Siapa nak tenang, mesti banyak bersyukur. Kadang-kadang kita dapat sikit je. Tapi bila kita syukur, jiwa kita tenang. S yang kedua adalah solat subuh jemaah. Siapa solat subuh jemaah, ya Allah, dia dapat pahala yang besar, iaitu pahala ibadah sepanjang malam. Kita solat tarawih 20 rakaat pun dah meletup-letup lutut. Tapi Allah ni Tuhan yang maha kaya. Dia bagi pahala bagi mereka yang solat subuh berjemaah, pahala ibadah sepanjang malam. Yang ketiga S, sedekah subuh. Sedekah subuh ni bukanlah waktu subuh tu sedekah, tidak. Kalau buat tu baguslah. Tapi bila berpagi-pagian dalam bersedekah. Dan yang terakhir, tak lain dan tak bukan, perbanyakkan selawat. Mudah-mudahan hari kelahiran Rasulullah SAW, hari Isnin ni banyakkan selawat. Dan seterusnya, bila kita tanya soalan tentang apakah perniagaan yang tidak merugikan, tak lain dan tak bukan perniagaan dengan Allah. Ya Allah, perniagaan dengan Allah apa dia? Melalui jiwa, harta benda kita. Jiwa ni kita serahkan segala-gala jiwa kita, raga kita hanya kepada Allah. Dan juga Masya Allah, harta kita kepada Allah. Allah tak minta semua, Allah minta sebahagian. Jiwa kita ni maknanya usia kita. Sebahagian daripada usia kita ni kita peruntukkan untuk Allah. Dan kemudiannya Allah minta juga sebahagian daripada harta yang kami rezekikan, kita sedekahkan untuk Allah Ta'ala. Salurkan kepada jalan-jalan fisabilillah. Dan kemudiannya Masya Allah, Tabarakallah. Bila kita sebut perniagaan yang tidak merugikan ni, secara ringkas dan mudah, siapa yang berniaga dengan manusia belum tentu untung. Tapi siapa yang berniaga dengan Allah, sudah pasti tidak merugikan, malah menguntungkan. Dan kalau kita lihat, Allah SWT ada tempat, macam Ustaz baru balik Syria.
Mereka kebanyakannya berjihad di jalan Allah Masya Allah. untuk mempertahankan hak mereka, harta benda mereka, keluarga mereka, negara mereka. Dan ramai yang meninggal dunia. Kebetulan Ustaz sampai satu kawasan, nama kawasan tu Azaz, dan kawasan masuk ke At-Tahrim, dan kita nampak mayat bergelimpangan di mana baru dibom oleh beberapa hari, 3 hari yang lalu oleh pihak rejim yang membunuh negara rakyatnya sendiri. Dan Masya Allah, apa berlaku? Ustaz kita nak pergilah, nak tolong, tapi tidak dibenarkan sebab gas yang ditaburkan itu gas beracun. Dia hanya akan habis dalam masa 2 hari. Kalau kita pergi, kita terhidu, kita akan kena kanser paru-paru ataupun kita kena masalah apa, mati. Dan kalau kena mata boleh jadi buta. Masya Allah. Ini mereka yang mempertahankan negara mereka, agama mereka, akidah mereka. Mereka mati syahid. Dan inilah orang yang mati syahid ni untung dia besar. Dia bebas ke mana-mana. Dia boleh terbang ke mana-mana syurga yang dia nak. Tapi isu dia satu, kita di Malaysia sebuah negara yang aman. Allah minta satu perniagaan, iaitu menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Kalau kita tak boleh infakkan rezeki sebahagian daripada yang Allah kurniakan kepada kita, jangan beranganlah kita nak pergi berjihad dalam mempertahankan agama Allah ataupun hak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak bersedekah, sedekah ni asal usul perkataan daripada sidiq. Sidiq ni maknanya benar. Orang yang bersedekah, dia membenarkan janji Allah itu benar. Allah kata, Allah membeli orang-orang Muslim ini dengan jiwa dan harta. So apa dia? Secara tidak langsung dan murni adalah bersedekah. Allah test kita sikit. Allah jadikan kita rezeki yang luas hari ini, naik pangkat. Mungkin Allah kurniakan kepada kita perniagaan yang menguntungkan. Tapi kenapa kita tidak mahu berinfak ataupun bersedekah demi membuktikan benar-benar kita cintakan Allah, benar-benar kita yakin orang yang bersedekah Allah akan gandakan rezekinya, tidak akan miskin mereka yang bersedekah. Inilah kebenaran yang sepatut kita ada dalam hati kita demi membuktikan bahawa sedekah, infak adalah perniagaan yang tidak akan rugi. Wallahu a'lam. Masya-Allah. So maknanya kita kena tahu juga kita ada perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang yang dia berniaga dengan manusia tapi dia lupa nak berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira Ustaz, kalau kata perniagaan itu dengan perniagaan Allah tidak akan rugi, lan tabura. Dan macam mana keadaannya Ustaz? Nak bagi kita faham masyarakat ini dia tidak rasa ragu dengan janji Allah. Dan bagaimana pula tips bagi mereka yang nak start ataupun mula untuk nak berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Masya-Allah. Mula-mula sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Kena ingat apa ni. Kalau kita nak ajarlah macam ustaz dan kawan-kawan ustaz, kita dah ajar lebih kurang 10 tahun yang dulu. Pagi-pagi letak tabung dekat mana? Dekat pintu keluar rumah. Semua anak-anak kita nak pergi sekolah, kita bagi belanja. Kita minta sikit, kita latih sikit. Tak tabung ni. Anggap tabung ni sedekah awal pagi. Dan Masya Allah, bila sedekah awal pagi ni dapat pahala apa? Dapat pahala 1, dan nombor 2 dapat doa malaikat. Masya Allah. Bayangkan anak-anak kita yang degil, tapi kita minta mereka paksa sikit diri mereka untuk sedekah sikit dalam tabung sedekah yang kita panggil sedekah subuh tu, dengan niat untuk bukan sekadar dapat doa mak ayah, tapi dapat doa apa? Doa daripada para malaikat. Kerana waktu pagi ada malaikat yang mendoakan. Doakan apa? Tak lain dan tak bukan, doakan kebaikan dan tambahkan rezeki bagi mereka yang melakukan sedekah. Dan malaikat doakan anak kita. Kadang-kadang kita jumpa ustaz-ustaz tolong jampikan air ni ustaz, anak saya ni degil. Berkat doa ustaz dengan izin Allah, apa berlaku? Anak yang degil itu berubah jadi anak yang baik. Sebab tak lain dan tak bukan, Allah SWT ni Masya Allah, Tabarakallah, dia memakbulkan doa. Walaupun ustaz tu
manusia ada melakukan silap dan dosa. Tetapi ini doa malaikat. Pagi-pagi ni jom kita pujuk hati kita untuk selain kita mendoakannya, selain melalui sedekah, tetapi kita nak juga berkat doa malaikat. Doa malaikat tak pernah buat dosa. Dan bila malaikat mendoakan setiap hari anak kita sedekah, setiap hari anak kita sedekah, setiap hari kita sedekah, setiap hari kawan-kawan kita bersedekah, pagi-pagi, maka ketika itu apa berlaku, malaikat doakan hari-hari, mustahil doa malaikat tertolak. Ini pada pandangan ustaz yang bodoh lah. Ustaz dengar, ustaz yakin, ustaz amal. Jom kita beramal. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Maknanya kena cari juga satu perasaan apa yang ustaz sebutkan tadi, bahawa malaikat mendoakan kita, mak ayah mendoakan kita, dan ganjaran apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita insya-Allah. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan Ustaz Hanafiah Malik insya-Allah. Tidak gembirakah hati kita melihat masih ramai umat Islam yang sedang berjuang menegakkan syiar Islam dengan membina rumah Allah ini? Sejak 19 Ogos, proses pecah tanah telah pun dimulakan bagi membina Masjid Ar-Raudah As-Sakinah ini. Namun, bagi merealisasikan impian membina rumah Allah ini, mereka sangat-sangat memerlukan bantuan anda. Ayo, kita bantu mereka dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru sekarang. Masjid ini bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti Dewan Pelbagai Guna, bilik mesyuarat, bilik jenazah, kuartus imam dan bilal, pusat penjagaan orang tua, tadika Islam, bilik musafir, bilik riadah serta pelbagai kemudahan untuk dimanfaatkan seluruh penduduk Kangkar Pulai dan kawasan sekitarnya. Tunggu apa lagi? Ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga dengan sumbangan anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah berinfaklah sekarang.
Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah diberikan sedikit ilmu daripada Ustaz Hanafiah Malik tadi berkaitan dengan sedekah pada waktu pagi, sedekah subuh dan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, iaitu orang-orang yang membaca ayat Quran, orang-orang yang mendirikan solat dan orang-orang yang menginfakkan harta sirran wa alaniyah, secara sembunyi dan secara terang-terangan. Mereka itu yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak merugikan. Topik kita pada pagi ini. Dan Ustaz, apa yang kita nak kongsikan kepada penonton kita berkaitan dengan VT tadi, iaitulah berkaitan dengan program tabung sedekah subuh, iaitu bersama Masjid Taman Pulai Emas Johor Bahru ni, Ustaz? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih pada semua penonton. Assalamualaikum subuh. Masya Allah. Lepas solat subuh, kita tengok TV Al-Hijrah. Mudah-mudahan pada tahun baru ini, Allah hijrahkan hati kita lebih baik daripada tahun lepas. Hati yang kotor menjadi bersih dan suci. Kemudiannya Allah hijrahkan juga kelakuan kita, akhlak kita, daripada akhlak yang suka judge orang, hukum orang, kepada hukum diri sendiri, sebagaimana yang dilakukan Saidina Umar. Hisab diri kita terlebih dahulu sebelum kita kira dosa-dosa orang yang tak perlu pun untuk kita. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, pada pagi yang indah ini kita nak cerita sikit tentang Masjid Taman Pulai Emas. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW berkata, Rasulullah SAW beritahu pada kita semua, iaitu barang sesiapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan benakan sebuah baligai yang indah untuk mereka di syurga. Jom pujuklah hati hari ini. Kita hari ini, ya Allah, nak bina sebuah masjid. Oh ya Allah, kena minta sedekah, tuan-tuan. Dan Masya Allah, namun macam mana pun Ustaz nak cakap, Allahu Akbar. Terima kasih pada semua penonton TV Al-Hijrah. Kerana apa? Kerana sumbangan tuan-tuan, kita telah berjaya mengumpul lebih kurang 9 juta lebih. Tuan-tuan nak tahu data tu, tuan-tuan boleh masuk pagi ni ke www.masjid Taman Pulai Emas. Dekat situ ada tulis data macam ni. Yang pertama, kita perlukan 11,350,000, dan kemudiannya kat sini pula yang jumlah kutipan kita setakat ini, dana terkumpul 9,423,527 ringgit. Tuan-tuan sedekah kejap lagi, angka ni akan naik. Dan kemudiannya yang kita perlukan lagi 2,926,472 ringgit lagi. InsyaAllah tuan-tuan boleh masuk kat sini, dan semua progres ada kat sini. Masya Allah, semua progres. Bangunan asal dah mula diruntuhkan dan kita akan bina bangunan baru. Dan Ustaz nak cakap, benda ni kuasa Allah. Waktu PKP, Covid melanda, masjid telah ditutup. Dan kemudiannya Masya Allah, kita tak boleh buat solat Jumaat, kita tak boleh buat kutipan derma. Derma ni kebanyakannya, hampir 90% daripada penonton TV Al-Hijrah yang nakkan syurga Allah, nakkan mahligai Allah, mahligai yang Allah bina dalam syurga. Ingat, saya ulang balik, siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, maknanya mungkin RM10, mungkin RM100, mungkin RM1000, kan? Masya Allah, Allah akan bedakan sebuah mahligai yang indah di dalam syurga nanti untuk kita. Kadang-kadang nak beli rumah hari ni, ya Allah, banyaknya. Ya. Ya Allah, down paymentnya, guamannya, apa semuanya. Tapi Masya Allah, tuan-tuan nak tahu macam mana nak menyumbang, dekat kaca TV kita, screenshot saja ataupun tangkap gambar. Itulah nombor akaun Masjid Taman Pulai Emas. Masjid ni sebenarnya Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai. Kami nak masjid ni dah hampir 17 tahun, 16 nak masuk 17 tahun dah. Sebab
Kita bermulanya daripada surau. Walaupun surau, tapi kami sangat aktif melakukan solat berjemaah, ceramah Maulid Rasul dan macam-macam aktiviti kemasyarakatan. Baru-baru ni Masjid Taman Pulai Emas ataupun Surau Raudah As-Sakinah ini telah melakukan sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia. Ini adalah satu bentuk dakwah yang luar biasa dan banyaknya masjid-masjid tak buat. Sebab kita nak raikan kanak-kanak ini untuk menjadi golongan pelapis bagi golongan RTM je Ustaz ni. Rehat, tunggu mati. Allah. Kita nak golongan-golongan anak-anak muda ni mencintai masjid. Kerana apa? Orang yang mencintai masjid, Masya Allah, Tabarakallah, tak lain dan tak bukan, orang ini mendapat naungan arasy Allah di akhirat nanti. Allah. Kita dengar naungan arasy ni macam biasa je. Alah. Sedangkan itu yaumil masyar. Pada hari masyar nanti, Allahu Akbar, trilion manusia, mungkin lebih daripada itu, berhimpun daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir di yaumil masyar. Dan kat situ berpuluh-puluh, panas terik, dan Masya Allah, kita tak tahu nak berlindung di mana. Allah panggil, Rasulullah SAW panggil, duduk di mana? Naungannya. Kita akan jadi VVIP. Ustaz nak cerita pagi ni dua golongan je jadi VIP. Pertama, siapa dia? Orang yang membina rumah Allah, yang mencintai, hatinya rindu ke rumah Allah. Yang kedua siapa? Tak lain dan tak bukan, mereka yang bersedekah, berinfak secara sembunyi atau terang-terangan. Ni kebanyakan ni. Yang menyumbang ni Ustaz tak tahu siapa. Dia sedekah lillahi ta'ala, transfer duit sekarang ni RM10, RM20, RM30, RM100, RM1000, RM10 untuk membersihkan hartanya. Mungkin harta kita ada harta subah, mungkin ada harta kita harta yang tak halal. Kita nak bersihkan dan kita nak mencuci hati kita, mencuci dosa kita. So kita kena sedekah sekarang. Kita kena berinfak untuk Masjid Taman Pulai Emas, Kangkar Pulai, Johor Bahru ni sekarang. Sebab apa sekarang Ustaz? Sebab kita tak tahu lepas rancangan ni kita hidup lagi ataupun tidak. Kalau hidup bonus. Ada Ustaz, saya tunggu gaji lah. Saya pun tengah susah sangat ni. Nak keluar daripada kesusahan, banyakkan sedekah. Ada yang tanya Ustaz, saya banyak hutang Ustaz. Nak bayar hutang, banyakkan sedekah. Tak banyak, sedikit. Tapi kerapkan sedekah. Dengan kaedah inilah insya-Allah rezeki kita akan bertambah dan boleh bayar hutang. Inilah surau lama kita. Nak tunggu masjid, ya Allah, rindu nak semayang jemaah. Sebab setiap kali kami semayang Jumaat, kami terpaksa buat di luar. Begitu juga dengan semayang Aidil Adha, Aidil Fitri dan forum. Dan Masya Allah, bila buat forum perdana tu orang ramai datang. Nak pula sekarang ni sebelah tu ada sekolah. Sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah agama. Bayangkan masjid ini takkan jadi masjid yang sunyi, tapi masjid yang akan makmur dengan para jemaah, kanak-kanak, pelajar sekolah dan penduduk setempat di Kangkar Pulai ini. Tuan-tuan, bayangkan ini satu perniagaan yang tidak akan merugikan. Rebut peluang ini sekarang. Sedekah tak banyak. Tuan-tuan, kat situ ada, tolong masuk www.Masjid Taman Pulai Emas. InsyaAllah, tuan-tuan akan dapat data. Seronok bila kita bersedekah. Ustaz, seorang pesakit kanser. Entah esok, tak lusa, Ustaz meninggal dunia. Jadi, Ustaz doa pada Allah, ya Allah, tolonglah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dapatlah sekali aku sujud dalam masjid ni. Sebab ini adalah kejayaan. Kejayaan pada Ustaz. Kalau Ustaz meninggal dunia, masjid ni terdiri, selama mana masjid ni orang semayang di dalamnya, selama mana orang mengaji dalamnya, selama mana orang berpuasa di dalamnya, berzikir dalamnya, menuntut ilmu dalamnya, Ustaz dapat pahala. Begitu juga dengan para penyumbang. Walaupun kita dah meninggal dunia, pahala mengalir-ngalir masuk ke dalam akaun kita. Jangan lupa pula wakaf atas nama ibu dan ayah yang telah meninggal dunia. Mungkin kita pernah derhaka pada mak ayah kita, tapi kita lupa nak minta ampun, tak sempat. Padahal mak ayah dah ampun dah. Tapi apa jasa kita nak balas
balas pada mereka. Mungkin ada ibu ayah kita sedang diseksa di alam barzah. Kan kita nak balas cara tak ada cara lain selain doa. Ada yang lebih pantas sampai, iaitu sedekah yang berbentuk wakaf atas nama ibu dan ayah. InsyaAllah ini pahala yang berterusan dan perniagaan yang tidak merugikan. Wallahu alam. Allahu Akbar tu. Itu yang saya rasakan tadi, bahawa kita ada rasa untuk nak buat kebaikan, kita terus buat, Ustaz. Betul. Bila Ustaz dah cakap tadi berkaitan dengan infakkan harta boleh memberikan kebaikan kepada kita, pahala pada kita, juga Allah yarham mak ayah kita dan seumpamanya, maka hari ini kita terasa untuk kita nak buat kebaikan, sedekah, maka sedekahlah, kerana besok belum tentu kita ada harta untuk kita nak sedekah, Ustaz, insya-Allah. Subhanallah. Terima kasih banyak, Ustaz, untuk pagi ini perkongsian kita perniagaan yang tidak merugikan, dan kita dah kongsikan juga berkaitan dengan infak kepada Masjid Taman Pulai Emas Johor ini. Mudah-mudahan kita doakan agar semuanya berjalan dengan lancar dan sihat walafiat, insya-Allah, Ustaz Hanafiah Malik, insya-Allah. Kita jumpa lagi nanti. Selepas daripada ini kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali pukul 7 dalam Assalamualaikum dengan topik yang lebih menarik, slot tadabbur, insya-Allah. Alhamdulillah. Sesungguhnya sedekah adalah sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir ayat 29. Ayo kita semaikan benih sedekah ini dengan berinfak kepada pembinaan Masjid Ar-Raudah As-Sakinah Taman Pulai Emas Kangkar Pulai Johor Bahru sekarang. Semoga infak anda akan memberi pulangan lumayan di dunia dan akhirat, insya-Allah.